الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-9, memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kularang jauhilah, dan apa yang kuperintah laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya dan berselisih dengan Nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini satu asal dan kaedah yang besar dalam agama nya Nabi SAW nya ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, basically hukum hakam Allah Taala itu disampaikan melalui Rasulullah SAW. Maka berdasarkan kepada itu, apa saja yang dilarang oleh Nabi, ma nahaitukum anhu, apa yang ku larang, fajtanibuhu, maka kamu jauhi. Sebab kenapa? Ia indah melarang melainkan dengan perintah daripada Allah Ta'ala juga. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kamu untuk buat, fa'tu minhu mastata'tum, maka kamu mesti buat semampu kamu. Sebab indahkan Nabi SAW kan memerintahkan sesuatu perkara arah umatnya melainkan melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Artinya Nabi SAW mesti tadi ingat lagi sekali apa ia punya role, apa ia punya keraja dan apa ia punya tugas ialah untuk menyampaikan perintah dan hukum hakam Allah Ta'ala dan menerangkannya. Antaranya atau yang paling besar. Maka setiap sesuatu yang diperintahkan dan dilarang Nabi SAW, ia tersudah yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Ta'ala tu. Tiada ada alasan, dah ni Nabi joannya. Kami mau apanya Allah Ta'ala? Indah. Sebab apanya Nabi, ia tahnya Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan indahlah ia berkata-kata daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Indah lain dah bukan semua itu ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW nya manahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang ku larang jauhi, apa yang ku perintahkan maka kamu buat semampu kamu. Okay, ini satu perkara. Perkara kedua ialah, cuba lihat di sini arah larangan yang Nabi SAW nya fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Cuma itu saja. Tapi arah perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Akan tetapi pada perintah, artinya perintah perbuatan untuk membuat sesuatu, makanya Nabi fa'tu minhu, buat ia, tapi mastata'tum, semampu kamu. Kenapa? Sebab kalau larangan ia berbentuk meninggalkan, artinya kalau orang yang meninggalkan artinya indah berbuat betul. Pada asalnya memang tadi indah membuat. So dari segi larangan, kata ni sekadar cuma meneruskan tadi indah membuat atau contohnya berzina. Zina tu dilarang oleh Allah Ta'ala dan dilarang oleh Nabi SAW. Maka tadi mesti indah membuat zina, indah boleh berzina. Adakah tadi mesti berusaha lagi untuk indah berzina? Indah. Artinya default tadi memang indah berzina. Kalau kita ni mendatangi zina, tema tu tadi berdosa. Tapi defaultnya ni macam tadi masa ni, adakah tadi sedang berada dalam keadaan berzina? Indah. Alhamdulillah. Dan cuma tu juga secara umumnya dalam sehari-hari itu. Artinya pada muasalnya ketani dalam kehidupan tani defaultnya memang indah berzina, indah makan riba, indah contohnya mencuri, indah membunuh. Pasal sebab itu ia larangan berbentuk indah boleh buat, tani mesti tinggalkan, tani indah buat. Tapi untuk memenuhi perintah untuk membuat, tani mesti buat something. Sembayang contohnya, maka tani mesti sembayang. Artinya tani awalnya indah buat apa? Sembayang, maka tani mesti sembayang, membuat sesuatu perbuatan dan perkataan itu. Cuma tujuan zakat contohnya, tadi mesti membayar. Pada saya tadi membayar, tadi bayar. Puasa tadi mesti menahan diri daripada makanan minum itu. Dan haji contohnya, itu antara yang paling besar. Tadi mesti belayar lagi, tadi mesti ke sana. Ada benda-benda yang perlu tadi buat. Maka dalam perbuatan-perbuatan cuma ni, dalam perintah yang berbentuk perbuatan, maka saiz kalaunya Nabi SAW nya fa'tu minhu mastata'tum. Sebab pada satu-satu masa dan pada keadaan-keadaan yang tertentu, indah dapat tani buat. Contohnya saja, tani sakit. Adakah tani dapat contohnya puasa? Kalau contohnya tani sakit yang indah dapat puasa, indah. Maka itu maksud
fa'tu minhu mastata'tum. Artinya dalam syarak kita ni sendiri, syariat kita ni, ada yang namanya rukhsah tu, ada yang namanya keringanan tu. Artinya contohnya lah, orang tu indah dapat berdiri, sedangkan sembahyang pada asalnya perintah Allah Ta'ala mestilah berdiri. Kan? Tapi kalau dia yang indah berdiri, indah dapat berdiri, maka diperintahkan tu sembahyang duduk. Atau maksud daripada buatlah semampu kamu tu. Artinya kalau dia atas beberapa sebab dan faktor, kita ni indah mampu untuk membuat atau dan perkara itu dinilai dan dilihat oleh syarak sebagai penghalang, maka pada kebiasaannya ataupun bukan pada kebiasaannya, malah daripada kaedah syarak ialah untuk kita ni membuat perkara itu semampu kita ni sahaja. Contoh, kalau tiada ada air untuk kita ni berwudu, disuruh bertayamum. Mungkin dah juga ada tanah, contohnya ngam ada tanah daripada tempat yang ada tanah dan ada air, atau dalam hukum fikih namanya faqirut tahurain, orang yang indah ada tanah dan ada air, maka tani masih disuruh sembahyang dalam keadaan dia berwudu tu. Tapi nanti bila sudah ada tanah ataupun ada air, disuruh ulang saja lagi. Artinya itu di antara kaedah bahasa dalam syarak kita ni, di antara rahmat Allah Ta'ala, umat Sayyidina Muhammad SAW, banyak dibagi keringanan-keringanan kalau sekiranya kita ni indah mampu tu. Ini hanya ada umat Sayyidina Muhammad SAW. Fa'tu minhu mastata'tum. Artinya memang daripada asal syarak itu sendiri sudah beritahu kita ni, kamu hanya diperintahkan pada apa yang kamu mampu. Mungkin kamu hanya suruh buat A, kamu dah mampu buat A, okay, apa sih yang kamu mampu? Okey, artinya buat macam tu. Dan ini ditentukan oleh hukum fikih ataupun para fuqaha. Artinya macam mana jenis keringanan-keringanan yang tertentu dalam beberapa perbuatan itu. Tapi ini antara kaedah bahasa dalam syarak kita ni, which is ia bergantung arah istita'ah, arah kemampuan. Kalau tani dah mampu, tani dah dipaksa untuk membuat itu. Tani disuruh buat benda lain, ataupun maksudnya ada keringanan-keringanan yang dibagi bagi orang yang dah mampu. Sekalinya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini part kedua daripada hadis ini. Yang Nabi SAW baginda memberi peringatan orang yang banyak mempersoalkan dan berdebat dengan para anbiya. Ini ulah Bani Israel. Bani Israel suka banyak mempersoalkan dan bertanya arah nabi-nabi durang dan berdebat dengan nabi durang. Artinya contohnya saja masalah lembu lah, masalah lembu. Bila mana dalam Al-Quran surah Baqarah, artinya kenapa namanya surah Baqarah lembu betina, sebab tu dalam surah tu ada menceritakan mengenai kisah ni lembu betina. Artinya Sayyidina Musa alaihissalam pernah menyuruh Bani Israel untuk menyembelih seekor lembu. Itu perintahnya pada asalnya. Indahkah senang untuk durang taat dan patuh? Wahai Nabi Allah, bah kami patuh sembelih seekor lembu. Tapi tidak. Durang tanya lagi, dorang persoalkan lagi Nabi itu. Padahal dorang tahu itu Nabi, dorang tahu itu utusan Allah Ta'ala, tapi dorang persoalkan lagi. Ya, lembu yang macam mana? Kali dia bagi sifat. Lepas itu dorang tanya lagi, ya, kami mau detail lagi. Dibagi lagi detail sehingga akhirnya menyusahkan bis dorang untuk mencari lembu yang ngam-ngam seperti detail yang dibagi itu. Dan hadis ini, ia punya originnya ataupun kisah di sebaliknya ialah pada ketika itu haji terakhir, Hajjatul Wada'. Nabi SAW bersama para sahabat. Dan Nabi itu berkhutbah. Dalam khutbah itu Nabi SAW menyebutkan bahawa haji itu wajib ke atas semua kaum muslimin bagi yang mampu. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa kali? Sekali Nabi terpaksa menunggu wahyu, kemudian Nabi bersabda dengan hadis ini. Artinya wajib hanya sekali. Tapi Nabi menegur perbuatan sahabat itu yang setelah Nabi sendiri yang membagi perintah, malah ia tanya lagi, persoalkan lagi. Cuma tu. Ini ialah pada masalah-masalah yang kita ni tahu memang sudah diperintahkan oleh Nabi SAW. Artinya, kita ni tahu yang perkara ni confirm ialah perintah Nabi. Siapa Nabi? Utusan Allah Ta'ala. Siapa yang menyuruh? Artinya Allah Ta'ala. Tapi, kita ni tanya lagi. Artinya macam penyeluru je tu. Tadi kan menanya lagi benda ataupun perintah daripada orang yang kita ni tahu menjadi syariat ataupun yang meletakkan syarak itu sendiri. Maka ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi adakah maksudnya di sini kita ni dilarang bertanya-tanya dalam agama? Tidak. Ia sama ia punya konteksnya. Ini konteks di mana perintah atau membuat ataupun meninggalkan satu perkara memang ngam confirm daripada mulut Nabi SAW. Nganya dalam masalah-masalah fikih pada kebiasaannya, tadi melihat kepada fikih sebab fikih ialah ilmu yang membincangkan mengenai hukum hakam perbuatan.
kita ni mesti pastikan dulu juga bahawa hukum hakam itu benar datangnya daripada Nabi SAW. Itu puncak kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan dalam fikih. Artinya, kenapa dalam fikih banyak pertanyaan? Sebab tani anda akan dapat menerima cuma tu saja. Contohnya ada seorang ni cakap, wajib kamu buat macam ni. Sebab Nabi suruh kamu buat macam ni. Yang dipertanyakan di sini ialah, jap, mana dulu kau punya rujukan? Mana dulu kau punya, dari mana kau mengambil ni? Ulama mana yang bercakap macam ni? Dari mana diorang mengambil? Kenapa? Sebab tadi kan memastikan benar-benar yang ini benar daripada Nabi SAW. Ini balik semula kepada hadis tadi. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya mesti ada balance antara dua hadis ni. Kalau ia macam ni, dilarang kita ni mempersoalkan dan bertanya, banyak bertanya dan berdebat pada perkara-perkara yang confirm sudah diperintahkan oleh Nabi SAW. Contohnya sembahyang lah. Kenapa? Artinya tahu kita ni sudah yang memang pasti sembahyang ni 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tanya lagi, kenapa ya 2 rakaat tu ah? Padahal subuh tu jua, patutnya kita ni 4 rakaat banyak subuhnya contohnya. Zuhur tu panas belangnya 2 rakaat bahasa patutnya. Kenapa tah cuma ni? Padahal benda tu sudah ditetapkan dan diperintahkan Allah Ta'ala. Ia tah sudah bagaimana Allah Ta'ala kehendaki itu. Dan kita ni tidak layak sebenarnya dan tidak patut mempertanyakan benda tu Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berhak memerintahkan apa sejarah kita ni kan. Itu satu kaedah yang paling asas. Artinya Allah Ta'ala sebagai pemilik dan penguasa sekalian alam termasuk diri kita ni dan segala perbuatan kita ni, ia berhak untuk memerintahkan tadi apa saja. 50 peri waktu sembahyang. Boleh ke tidak? Boleh. Ia berhak. Dan ia telah memerintahkan pada pertama kalinya. Artinya perlu ke indah kita ditanya, kenapa 50? Kenapa indah 49? Kenapa indah 40? Indah. Tidak dapat. Sebab itu memang benar-benar kita tahu perintah daripada Allah Ta'ala. Sama juga ya, perkara-perkara lain macam puasa di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Kita ditanyakan contohnya. Kenapa indah di bulan tadi tukarlahnya ke bulan Muharram contohnya. Kenapa indah? Perkara cuma tu indah perlu dipertanyakan sebab memang confirm sudah itu perintah daripada Allah Ta'ala. Dan daripada adab yang sangat-sangat buruk atau kita mempersoalkan lagi dan memperdebatkan perkara yang memang pasti-pasti perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Ini sama sekali indah bertentangan ataupun ini sama sekali bukan mengatakan agama Islam ini agama yang indah atau indah menggalakkan critical thinking. Indah. Ia dua perkara yang berbeza. Malah kita ni mesti tahu di mana teritori yang tertentu, di mana tani boleh bersikap critical thinking, di mana indah. Kenapa pada perkara-perkara cuma ni tani indah boleh mempersoalkan dan mempertanyakan? Sebab hukum hakam syarak dari segi perbuatan yang disuruh dan perbuatan yang dilarang semuanya bergantung kepada apa? Kepada semata-mata perintah dan larangan Allah Ta'ala sahaja dan kehendaknya. Artinya adakah di sebalik contohnya perintah dan larangan Allah Ta'ala itu mesti ada kebaikan dan perkara yang sesuai dengan kita ni logik akal? Tidak. Artinya dalam ilmu akidah kita ni tahu bahawa baik dan buruk atau bergantung kepada apa? Kepada syarak. Allah Ta'ala adakah wajib untuk berbuat perkara yang baik arah hambanya? Tidak. Adakah Allah Ta'ala wajib untuk mengelakkan perbuatan buruk daripada hambanya? Tidak. Ia berhak buat apa sejarah hambanya? Ia berhak memerintahkan apa sejarah hambanya? Berdasarkan kepada anitah, kita ni mengatakan ada pedahnya. Kita ni bertanya lagi Allah Ta'ala, kenapa mesti ku sembahyang 5 waktu? Kenapa mesti ku puasa bulan Ramadan? Kenapa ku mesti anik? Kenapa? Perkara tu indah sepatutnya ditanya pada perkara-perkara yang berbentuk perintah Allah Ta'ala yang sudah telah pasti. Tadi mungkin boleh mencari apa hikmah di sebaliknya. Mungkin. Artinya barangkali pasal ini. Tapi untuk mempertanyakan dan mempersoalkan, contohnya, baiknya sepatutnya kenapa indah puasa tu bukan sebulan penuh saja. Tadi bagi-bagikan lah dalam setahun atau 3 hari. Contohnya sebulan saja. Indah layak sepatutnya kita ni sebagai hamba kan berkata-kata cuma tu arah pemilik syarak tu. Tidak. Dan sama juga bila mana sudah sampai satu perintah secara umum dan tadi tahu memang perintahnya cuma tu, maka tidak perlu lagi ditanyakan. Artinya ini lebih sesuai untuk zaman Nabi lah. Pada ketika tu syarak masih lagi berjalan. Artinya ada perintah-perintah baru akan datang. Tapi pada zaman itu, ini sepatutnya contohnya orang tu bertanya, berapa kali? Suruh naik haji, berapa kali? Sebab boleh jadi perkara itu akan menyusahkan diorang. Mun Allah Ta'ala suruh naik haji tiap tahun, lepas dia bertanya tu, nah cerita. Artinya kepisan dia tu. Artinya bila mana Nabi SAW tema tu, kamu wajib naik haji,
Artinya sekurang-kurangnya sekali tu, habis tu sudah. Sekurang-kurangnya sekali habis sudah. Jadi dia perlu ditanyakan. Sebab tu Nabi SAW bila mana ditanyakan soalan itu oleh sahabat itu, hadis ini keluar. Sebab pada perkara-perkara yang berbentuk perintah, titah perintah Allah Ta'ala, mesti buat ini dan dia boleh buat itu, maka yang sepatutnya dan selayaknya dibuat oleh hamba itu ialah menerima dan taat kepada Allah Ta'ala. Bukan mempersoalkan dan mempertanyakan lagi kenapa kami mesti buat. Jawapan sadangnya, pasal kamu hamba lah. Pasal kamu hamba yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, maka kamu mesti buat apa yang disuruh Allah Ta'ala. Dia pernah tanya. Tapi dalam perkara-perkara lain yang bukan berbentuk perintah dan lain-lain, dan artinya ada critical thinking dalam agama, ada. Tapi bukan pada perkara-perkara yang berbentuk perintah dan larangan Allah Ta'ala semata-mata tu. Tidak, itu lain. Tamam. Artinya ada balance antara dua perkara. Satu ialah hadis ini dan satu ialah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam agama kita ni yang bukan daripadanya, maka kita tolak. Artinya kita ni diperintahkan untuk bertanya. Kalau ada orang tiba-tiba datang, agama tani ni sepatutnya cuma agama tani ni mengatakan cuma ni wah. Maka perlu tani justify dulu. Benarkan. Mana kau punya rujukan? Di mana? Apa dalilnya? Atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab untuk memastikan ketulusan dan kebersihan kesucian agama tani itu daripada dipengaruhi unsur-unsur luar wahyu. Tapi mun sudah pasti ini memang wahyunya cuma ni, memang diperintahkan cuma ni oleh Allah Ta'ala secara pasti, then pada ketika tu habis. Artinya kita ni tidak lagi perlu memikirkan apa-apa lepas itu, melainkan memikirkan untuk cuma mana kita ni kan menunaikan perintah ni. Cuma tu.